Assalamualaikum. Bersama lagi kita hari ini untuk pelajaran Sirah. Okay, dah sedia? Go! Okey, baiklah. Kita akan teruskan pelajaran kita. Pelajaran yang ketiga dalam pendidikan Sirah Darjahaz, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Okey, kita tengok kitab tu. Objektif di akhir pelajaran, murid-murid dapat mengenal sifat dan kepribadian Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan serta kepimpinannya. Yang kedua, mengetahui sejarah perkembangan dakwah Islamiah pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Dan yang ketiga, mengambil teladan daripada sifat-sifat pemimpin yang bijak seperti Khalifah Muawiyah. Okey. Kebiasaannya kalau untuk pelajaran sirah ni saya hanya akan keluarkan isi-isi penting saja. Okey. Isi penting untuk pelajaran ni adalah nama dia. Siapakah Khalifah yang kita akan belajar ni adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Okey. Dekat dalam kitab pada muka surat 17 dan 18 serta sambungan sikit pada 19 bercerita tentang pengenalan untuk Muawiyah bin Abu Sufyan je. Kalau kita tak kenal dia maka kita tak tahu apa ciri-ciri ataupun sifat dia. Okey. Dan biasanya kalau dalam sirah ni saya biasa gunakan kata soal. Barulah kita boleh kenal lebih dalam macam mana, siapa orangnya, bila dilahirkan atau bila dia jadi khalifah ke, bila sesuatu tarikh tu. Bila dah ada tarikh mesti tahu kat mana, di mana dan apa yang berlaku pada seseorang tu. Okey, jadi kita tengok dulu siapa untuk tajuk ni. Bila, agak-agak apa bila tu? Bila Muawiyah dilahirkan, di mana Muawiyah dilahirkan dan apa yang berkait rapat dengan Khalifah Muawiyah ni. Okey, semuanya ada dalam muka surat 17, 18 dan 19. Okey, slide ini siapa? Okey, siapakah Muawiyah bin Abu Sufyan? Okey. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah, kita tengok slide, anak kepada ketua Quraisy. Ketua Quraisy yang terkemuka pada zaman jahiliah. Siapa? Abi Sufyan. Okey. Ada dekat pengenalan. Ni. Beliau adalah anak kepada Abi Sufyan. Okey. Seterusnya, tadi saya gunakan kata 4 kata soal. Okey, bila dan di mana? Okey, bila dilahirkan? Muawiyah ni dilahirkan pada 613 Masihi. Mim tu merujuk kepada Masihi. Di mana? Di kota Mekah. Okey, seterusnya ni pengenalan banyak cerita dia. Saya keluarkan isi penting saja. Okey, apa yang berkait dengan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan? Okey. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang yang cerdik dan berpengetahuan. Okey. Beliau merupakan seorang yang sangat mempunyai banyak pengetahuan, pandai membaca dan pandai menulis. Okey. Disebabkan ada kebolehan tu, beliau dilantik sebagai penulis wahyu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan kalau tengok pada muka surat 17 dekat nota ringkas tepi tu pun ada cerita lagi tentang Muawiyah. Muawiyah merupakan seorang tokoh politik yang handal. Kenapa? Ada keterangan dia. Okey. Kalau kita tahu waktu Bani Umayyah baru pada permulaan kerajaannya, rakyat berpecah menjadi 3. Tapi Muawiyah boleh menyelesaikannya dengan kebolehan kebijaksanaan dia. Dan Muawiyah ni sebagai tokoh politik yang handal sebab beliau menjalankan tugasnya dengan cemerlang serta dapat menyelesaikan banyak masalah secara diplomasi. Tak perlu pakai perang tapi secara diplomasi. Okey, banyak cerita dia. Cerita tentang dekat muka surat 18 tu dia bercerita tentang macam mana serba sedikit Muawiyah ni sebelum beliau menjadi pengasas kepada Bani Umayyah. Sebelum tu
Okey, bila dah dilantik jadi penulis wahyu, okey, dia dilantik jadi gubernur. Bila jadi gubernur dan seterusnya, cerita tu boleh tengok dekat muka surat 18. Okey. Dan sambungan pada muka surat 19. Okey, umat Islam tadi saya cakap pada permulaan dia umat Islam memang tak bukan bersatu, malah berpecah kepada 3. Yang ini poin penting, sangat penting dan biasa akan keluar dalam peperiksaan, iaitu nota ringkas. Okey, kat tepi tu. Okey, berpecah kepada 3. Apa 3 tu? Yang pertama penyokong Saidina Ali, Syiah. Yang kedua penyokong Muawiyah. Dan yang ketiga penentang kedua-duanya. Dia tak sokong Saidina Ali, tak sokong Muawiyah. Maka dinamakan Khawarij. Okey, jadi ada 3, Syiah, penyokong Muawiyah dan Khawarij. Okey, ini adalah 3 golongan umat Islam. 3-3 ni orang Islam. Okey. Tengok tajuk bawah sikit yang digelakkan tu adalah pemerintahan. Okey, kita nak tengok apa yang berlaku ketika Muawiyah bin Abu Sufyan ni memerintah kerajaan Bani Umayyah menjadi khalifah. Apa perubahan yang dia buat dan apa yang beliau dapat hasilkan. Okey. Dekat dalam PowerPoint tu adalah ringkasan dia. Okey, kita tengok satu persatu. Saya akan zoomkan. Okey, kita tengok dulu gambar yang warna ni, kuning ni. Okey, yang pertama sekali, okey, dekat muka surat 19. Okey. Poin penting dia adalah memindahkan pusat pentadbiran typo pula nun pula. Pusat pentadbiran kerajaan. Dia pindahkan pusat pentadbiran kerajaan. Okey, dari mana ke mana? Tu saya kata sirah ni gunakan kata soal baru kita boleh faham. Okey, dari Madinah ke Damsyik. Kenyataan tu ada dekat dalam muka surat 19 nombor 1 yang bawah. Okey, kenapa? Ada sebab kenapa Muawiyah bin Abu Sufyan pindahkan pusat pentadbiran. Okey, langkah itu penting kerana selain untuk menjaga kekuatan politiknya, Damsyik terletak berhampiran dengan pusat kerajaan Rom. Beliau berazam untuk menakluki wilayah-wilayah Rom kerana kewujudan wilayah-wilayah tersebut adalah merupakan ancaman kerajaannya. Okey, jadi dekat kat situ dia pindahkan dulu daripada Madinah ke Damsyik. Madinah ni dulu pusat pentadbiran kerajaan Islam lah, Khulafa' Rasyidin. Okay, tapi dia pindah ke Damsyik. Okay, dengan hasrat Damsyik ni dekat dengan wilayah Rom. Dia nak takluki wilayah Rom tu. Okay, tu yang pertama. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua yang warna pink ni. Okay, mengubah sistem pelantikan khalifah. Ini ada dalam pelajaran yang sebelum ni. Okay, beliau mengubah sistem pelantikan khalifah pun ada sebab. Okay, dia ubah dari mana ke mana? Dari rundingan ataupun musyawarah kepada warisan. Tujuannya adalah, okay, sebab apa? Nak sekat pengaruh golongan Syiah yang menentangnya. Okay, kalau tadi kan ada 3 golongan, okay, dia nak sekat pengaruh golongan Syiah yang menentangnya. Itu adalah poin utama dia. Poin utama beliau. Okay. Dalam ni juga sistem warisan ni juga sebenarnya merupakan tradisi yang diamalkan oleh raja-raja Rom dan Parsi yang tidak beragama Islam. Jadi Muawiyah ni mengikut tradisi raja Rom dan Parsi. Okey, seterusnya dekat muka surat 20. Okey. Dalam kitab dia tak tulis tapi saya boleh pecahkan dia jadikan dia satu lagi poin, iaitu yang ketiga. Okey, yang ni. Okey, mengubah cara budaya para pemimpin. Ada dekat perenggan atas yang berdekatan dengan gambar tu. Okey, selain daripada mengubah sistem pelantikan khalifah, okey, Muawiyah pun ubah cara budaya khalifah. Okay, kalau Rasulullah ajar kita cara sederhana, tapi Muawiyah ubah cara mewah. Kehidupan sederhana hanya ditunjukkan oleh Rasulullah adalah untuk dicontohi oleh umatnya. Okay.
Okay, antara apa yang ditentukan, dia kata dekat sini, dekat dalam kitab, khalifah mesti mempunyai pengawal pribadi dan mesti pula diberi keistimewaan kepadanya melebihi rakyat biasa. Okay, cara-cara ni adalah semuanya berkait rapat dengan golongan atau perkara yang diamalkan oleh raja daripada kalangan bukan Islam, iaitu Raja Rom dan Parsi. Jadi tu, Rasulullah ajarkan sederhana tapi Muawiyah ubah cara secara mewah. Okay, itu ada antaranya. Dan seterusnya, dalam muka surat yang sama lagi, muka surat 20, okay, Muawiyah juga dikatakan mengembalikan semula semangat Ashabah. Okay, yang ini mengembalikan semula semangat Ashabah. Okay, semangat Ashabah ni adalah semangat perkauman. Rakyat yang berketurunan Arab diberi layanan yang lebih istimewa daripada rakyatnya yang bukan berketurunan Arab. Okay, ini jelas nampak bila mana dari segi pelantikan jawatan lah, orang yang berketurunan Arab boleh menjawat jawatan kerajaan, boleh menjawat atau boleh menjadi tentera, berbanding dengan orang bukan berketurunan Arab. Itu adalah semangat ashabah lah, perkauman. Okey, dan dalam poin yang terakhir, yang dekat bawah ni, kat muka surat 20 juga tapi yang bawah. Okey, selain daripada dia ubah tu, apa pembangunan yang Muawiyah dapat buat, yang kita boleh nampak. Membangunkan negara dengan pelbagai cara. Negara nun. Membangunkan negara dengan pelbagai cara. Antara pembangunan yang dijalankan oleh Muawiyah, ada dalam gambar tu, antaranya 3 tu saya boleh letakkan. Yang pertama tu adalah jalan raya, yang kedua rumah sakit ataupun hospital, dan yang ketiga sistem pos. Ada dekat muka surat 20 dalam nota ringkas ada 4. Yang pertama mengadakan sistem pos. Yang kedua memperbaiki sistem jalan raya. Yang ketiga memperbaiki sistem tali air. Dan yang keempat mendirikan hospital, rumah orang cacat dan rumah orang miskin. Itu adalah pembangunan yang dibangunkan oleh Muawiyah. Okey, masih setia mendengar? Masih setia untuk tu ke dah ngantuk? Okey, kita sambung. Penaklukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Tadi pemerintahan, kita tengok cara dia memerintah. Sekarang penaklukan. Jajahan takluk mana ataupun macam mana dia nak dapatkan kawasan jajahan dia. Okey, ada beberapa poin tapi dalam kitab dia bercerita. Saya keluarkan beberapa poin dia. Okey, untuk tajuk yang penaklukan ni, apa yang penting awak-awak semua kena hafal ataupun kena tahu nama-nama orang yang dilantik. Okey, pada muka surat 21 kat situ. Okey, pada peringkat awal ni, macam saya cakap tadi, Bani Umayyah diancam oleh gerakan Syiah dan Khawarij. Okey, dikatakan dua-dua golongan ni mengancam ketenteraman awam, dan dikatakan dapat menawan kawasan wilayah-wilayah tertentu. Jadi dua golongan ni mengancam penaklukan Muawiyah bin Abu Sufyan walaupun dia dah jadi khalifah. Okey, ada tu yang warna biru tu. Diancam oleh golongan Syiah dan Khawarij. Okey, yang kedua. Okey, bila dia diancam, kat dalam tajuk tu, cara Muawiyah mendamaikan atau menyelesaikan masalah ni secara diplomasi. Dekat muka surat 21 ada kat perenggan nombor 2. Khalifah ni ambil langkah bijak untuk atasi masalah tersebut dengan berbagai cara diplomasi lah. Antaranya yang pertama dia panggil ketua kumpulan dua-dua ni, ketua kumpulan Syiah dan ketua kumpulan Khawarij. Dengar apa yang mereka tak puas hati. Lepas tu janjikan akan maafkan mereka sekiranya mereka menghentikan segala kegiatan yang boleh mengancam ketenteraman awam. Selepas berdialog, selepas berdiplomasi, selepas berunding tu, diberi hadiah lagi tanda penghargaan terhadap mereka. Tu antara cara diplomasi dia.
Bagi mematahkan gerakan golongan Khawarij pula, beliau melantik, yang ini Muawiyah melantik Mughirah bin Syu'bah sebagai gubernur di Basrah untuk menghapuskan Khawarij. Diserahkan tanggungjawab kepada Mughirah bin Syu'bah ni, poin yang warna oranye ni, untuk menghapuskan Khawarij. Keadaan keselamatan di seluruh negara menjadi terkawal disebabkan ada gubernur di Basrah. Kejayaan menyelesaikan masalah dalaman telah mendorong Muawiyah untuk mengeluaskan lagi empayar Islam di beberapa wilayah untuk ditaklukilah di wilayah berhampiran yang terletak di sebelah timur. Bagi mencapai cita-cita tersebut, beliau melantik lagi orangnya yang bernama warna hijau tu, melantik Abdullah bin Suwarul Ab sebagai gubernur dan panglima perang. Abdullah ni diarah pergi ke serang wilayah Sind. Wilayah Sind tu dekat India. Dan dibantu dengan tentera Turki. Tapi gagal kerana Abdullah terbunuh. Tapi bila Abdullah terbunuh, maka dia punya plan tu terhenti kat situ. Muawiyah tak putus asa, dia lantik lagi Mulhad bin Safra sebagai gubernur wilayah Parsi untuk menawan Lahore, Kabul dan Khorasan. Ada dekat muka surat 22 ni. Dia arahkan untuk menyerang Sind. Dapat berjaya ke tak berjaya? Berjaya. Seterusnya, bila dah dapat kawasan timur, dia rasa nak luaskan lagi jajahan takluknya ke bahagian barat pula. Jadi Khalifah Muawiyah ni lantik yang warna kuning. Kita tengok kitab. Melantik Uqbah bin Affan sebagai ketua tentera untuk membebaskan Tripoli dan Tunisia daripada penjajah Rom. Itu daripada sebelah barat pula. Yang kalau kat sebelah utara, Uqbah bin Affan membangunkan kota Proton dan kemudian mewujudkan pula sebuah kota lain di Iskandariah untuk dijadikan pangkalan tentera laut. Ini yang penting poin dan selalu dijadikan soalan dekat poin yang warna kelabu tu. Pada tahun 667 Masihi, sebuah angkatan tentera laut Islam pertama dibentuk, tentera laut Islam pertama. Bila pertama kali dia lantik siapa? Puteranya sendiri, iaitu Yazid bin Muawiyah untuk jadi ketua tentera laut. Ketua tentera laut ni terdiri daripada 1,700 kapal perang. Banyak. Ada dekat muka surat seterusnya. Ni. Terdiri daripada 170 buah kapal perang. Ada sebab. Kenapa? Sebabnya untuk membebaskan kota Konstantinopel daripada penjajah Rom. Ini penting kan, selalu masuk soalan. Itu habis dah. Kesimpulan boleh baca lah kat situ. Cara macam mana Muawiyah daripada menghadapi ancaman-ancaman daripada beberapa kumpulan, kemudian didamaikan, kemudian dia takluk bahagian wilayah-wilayah bahagian India, bahagian utara dan barat. Kemudian beliau wujudkan satu tentera laut pertama dan ketuanya adalah anaknya sendiri. Mengantuk ke? Jangan lupa kerja sekolah dan latihan online jawab dengan betul ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.